Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Profesor Makyah Dr. Muhammad Hafizuddin. Nama saya Ana, berwakil kumpulan K. Hari ini, kumpulan kami akan membentangkan tugasan berkumpulan kami bertajuk Impak Pengeluaran KWSP. Kajian ini berkaitan impak yang akan diterima oleh rakyat Malaysia daripada pengeluaran khas kumpulan wang simpanan pekerja KWSP sejumlah RM10,000 Malaysia susulan pengumuman yang dibuat oleh pihak kerajaan. Kajian ini akan menangani perbezaan pendapat antara Kamal yang berpendapat abangnya tidak perlu mengeluarkan KWSP dan abangnya yang berpendapat sebaliknya. Abangnya berpendapat sedemikian kerana keluarga mereka terkesan dengan pandemik COVID-19 yang melanda. Untuk menyelesaikan masalah ini, pengkaji akan mengidentifikasikan isu-isu dalam kes ini dan membuat andaian bagi mendapatkan gambaran yang jelas berkaitan kes tersebut. Selanjutnya, akan diberi beberapa cadangan penyelesaian untuk Kamal utarakan kepada abangnya agar dia tidak melakukan pengeluaran tersebut, dan pengkaji akan memilih cadangan yang terbaik untuk menyelesaikan kes ini. Antara isu-isu utama yang boleh dikenal pasti melalui kes ini ialah tiada simpanan kecemasan. Majoriti rakyat Malaysia tidak mempunyai simpanan yang mencukupi bagi tujuan kecemasan ataupun persaraan. Hal ini telah dinyatakan oleh pihak kerajaan melalui data-data yang telah disediakan oleh KWSP. Selain itu, isu dibuang pekerja dan potongan gaji. Ramai individu berdepan dengan isu hilang pekerjaan ataupun punca pendapatan kerana majikan tidak mampu membayar gaji pekerja selain ingin mengurangkan kos perbelanjaan syarikat bagi menampung dan mengurangkan kadar kerugian syarikat semasa pandemik COVID-19. Di samping itu, isu taraf hidup yang terlalu tinggi, kos sara hidup yang tinggi terutamanya di bandar-bandar utama di Malaysia memberi tekanan ke atas keluarga, lebih-lebih lagi mereka yang mempunyai tanggungan yang ramai. Akhir sekali, penutupan sektor ekonomi non-essential. Individu yang bekerja dalam sektor ekonomi tidak perlu amat terjejas kerana mereka tidak ada penjanaan hasil daripada aktiviti perniagaan secara langsung kerana mereka tidak dibenarkan beroperasi dan melakukan aktiviti perniagaan secara fizikal. Terdapat dua andaian yang digunakan, iaitu dari segi kebaikan dan keburukan. Yang pertama ialah membuat wang dengan segera. Tidak dinafikan, pengeluaran wang KWSP akan menjadi satu kelebihan buat mereka yang mahu menyelesaikan komitmen kewangan secara penuh, yang mana akan mengurangkan komitmen kewangan mereka untuk jangka panjang. Oleh itu, Abang Kamal beranggapan dengan mengeluarkan wang KWSP akan menyelesaikan masalah kewangan yang dihadapi oleh keluarga dengan mudah. Seterusnya, andaian dari segi keburukan. Yang pertama, simpanan wang persaraan akan berkurang. Caruman KWSP bertujuan sebagai dana persaraan. Pengeluaran wang simpanan ini sebelum waktu yang disyorkan boleh memberi impak negatif terhadap diri pada masa hadapan, seperti tidak mempunyai simpanan yang mencukupi bagi kegunaan hari tua selepas tamat tempoh bekerja. Akibatnya, tidak dapat dilihat dalam jangka masa terdekat, tetapi ia bakal memberi kesan pada jangka masa panjang. Selain itu, tidak mampu membayar semula. Program iSINA dan iLestari adalah dua program yang berbeza. Hal ini kerana iSINA bertindak sebagai pinjaman pendahuluan dan bukanlah kemudahan sahaja. Memandangkan sebelum ini individu perlu mencarum 70% kepada akaun 1 dan 30% kepada akaun 2. Oleh itu, pengeluaran yang dilakukan melalui iSINA perlu membuat caruman sebanyak 100% kepada akaun 1 sehingga wang pendahuluan dibayar sepenuhnya. Cadangan 1. Membuat kerja sambilan. Dewasa ini bekerja sambilan bukan lagi perkara yang asing kerana kos sara hidup yang semakin meningkat mendorong segelintir orang bekerja sambilan untuk menampung perbelanjaan harian. Abang Kamal boleh membuat kerja sambilan untuk menjana pendapatan tambahan untuk membantu keluarganya. Antara kerja sambilan yang boleh dilakukan oleh Abang Kamal adalah seperti ejen dropship serta penghantar makanan seperti Foodpanda, GrabFood, Shopee Food dan lain-lain.
Cadangan 2. Membuat perancangan bajet dan mengawal aliran tunai. Abang Kamal harus membuat perancangan bajet dan mengawal aliran tunai setiap bulan supaya keluarga Kamal tidak membuat perbelanjaan yang lebih daripada pendapatan mereka. Dalam pada itu, keluarga Kamal mempunyai wang yang mencukupi dan tidak perlu mengeluarkan wang daripada akaun 1 KWSP. Pertama sekali, perlulah mengenal pasti jumlah pendapatan ahli keluarga, perbelanjaan tetap setiap bulan dan juga merancangkan perbelanjaan berubah seperti perbelanjaan isi rumah, kos utility, kos petrol dan sebagainya. Seterusnya, perlulah mengira sama ada perancangan ini mempunyai lebihan wang atau tidak dengan menggunakan rumusan berikut. Lebihan atau kurangan bersamaan jumlah pendapatan, tolak dengan perbelanjaan tetap, tolak dengan perbelanjaan berubah. Jika menghadapi kurangan wang, maka haruslah mengurangkan perbelanjaan yang tidak penting. Contohnya mengurangkan penggunaan kad kredit pada bulan seterusnya ataupun tidak melanggan pakej atau pelan hiburan seperti Netflix, Astro dan sebagainya. Jika Kamal mempunyai lebihan wang yang sedikit sahaja, maka Kamal perlu mengawal aliran tunai dengan teliti pada bulan depan. Ini kerana Kamal harus memikirkan setiap pembelanjaan adalah keperluan atau kehendak. Dengan itu, Kamal dapat mengurangkan banyak pembelanjaan yang tidak penting. Cadangan 3. Mula membuat pelaburan. Berbanding dengan simpanan wang, pelaburan mempunyai potensi yang lebih besar untuk meningkatkan jumlah wang. Oleh itu, Kamal boleh mencadangkan kepada abangnya untuk membuat pelaburan seperti pelaburan unit amanah dan pelaburan ASB. Walaupun pulangan kedua-dua produk ini adalah lebih rendah berbanding dengan pelaburan saham dan juga pelaburan cryptocurrency, namun risiko kerugian adalah lebih kecil dan ianya boleh bermula dengan modal yang sangat rendah. Dengan itu, ianya lebih sesuai kepada keadaan keluarga Kamal. Seterusnya, cadangan 4. Memohon bantuan prihatin rakyat ataupun BPR. Ketika pandemik COVID-19, kerajaan Malaysia telah mengusahakan pelbagai program bantuan seperti bantuan kewangan sebagai inisiatif bagi meringankan beban kewangan rakyat yang terkesan akibat penutupan sektor ekonomi yang dilaksanakan secara besar-besaran semasa tempoh pelaksanaan PKP. Sebagai contoh, pada 28 Jun, Perdana Menteri ketika itu telah mengumumkan bantuan prihatin rakyat BPR yang bernilai 4.9 bilion ringgit pada isi rumah berpendapatan RM5,000 ke bawah. Oleh itu, keluarga Kamal boleh memohon bantuan tersebut sekiranya mereka memenuhi kriteria yang layak memohon inisiatif kerajaan. Bagi cadangan yang kelima iaitu pencarian pekerjaan baharu, Kamal boleh mencadangkan kepada abangnya untuk mencari peluang ataupun tawaran pekerjaan yang baharu. Dengan mencari peluang pekerjaan baharu, abang Kamal boleh ataupun mungkin ditawarkan pendapatan yang lebih tinggi berbanding dengan pekerjaannya yang sebelum ni. Syarikat baharu juga berkemungkinan untuk menawarkan gaji yang lebih kompetitif dan menarik selain memberi insentif yang lebih seperti insurans pekerja, subsidi pengangkutan, cuti yang lebih banyak ataupun kesempatan kenaikan pangkat. Setelah berbincang sebanyak 5 cadangan penyelesaian yang boleh dilakukan oleh Abang Kamal, penyelesaian yang terbaik untuk Abang Kamal membantu kewangan keluarganya adalah dengan membuat kerja sambilan. Walaupun Abang Kamal sudah mempunyai pekerjaan yang tetap dan dia bekerja secara sepenuh masa, kerja sambilan dapat membantu Abang Kamal meningkatkan pendapatannya kerana terdapat sumber wang tambahan. Abang Kamal boleh menyimpan hasil pendapatan kerja sambilannya dalam bank atau ditabungnya. Selain itu, banyak kerja sambilan pada masa ini dilakukan pada masa yang fleksibel. Dengan ini, Abang Kamal tidak perlu risau tentang kerja asalnya kerana dia boleh bekerja sambilan setelah tamat waktu pejabat. Ini juga memberikan Abang Kamal peluang untuk fokus dalam kedua-dua pekerjaannya.